Salam sejahtera dan salam Sarawak Kusayang, Buletin Dukas edisi malam 29 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang prihatin tidak pernah jemu dalam membawa pembangunan secara menyeluruh untuk kesejahteraan semua rakyat di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg berkata, bajet Sarawak 2022 telah memperuntukkan dana lebih 10 bilion ringgit untuk memberi tumpuan dalam pembangunan khususnya melibatkan kawasan luar bandar. Menurut beliau, daerah kecil Subis juga tidak ketinggalan dalam menerima pelbagai pembangunan, antaranya melibatkan projek-projek rakyat kemudahan bekalan air, bekalan elektrik dan jalan raya. Sebab ialah saya si jemu-jemu memberi peruntukan yang besar kepada luar bandar dalam bajet kerajaan negeri. 2022 di bawah ordinan darurat emergensi, saya diberi kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan bajet 2022. Dan dalam belanjawan negeri kita untuk tahun depan, peruntukannya ialah lebih 10 bilion ringgit, yang terbesar di antara negeri di Malaysia. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Waterfront Niah Fasa 2 di Dewan Terbuka Sepupuk Niah pada Isnin. Projek yang diluluskan di bawah peruntukan Program Transformasi Luar Bandar RTP khas tahun 2015 tersebut bernilai 2 juta ringgit. Turut hadir Menteri Muda Wanita dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak Datuk Rozi Yunus, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU dan Menteri Muda Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosio-Ekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta tetamu jemputan lain. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa menunaikan janji-janji kepada rakyat bagi menjamin kesejahteraan mereka. Jelasnya, Kerajaan GPS mempunyai perancangan terperinci dalam memenuhi janji-janji kepada rakyat dengan mengambil kira elemen politik, sosial, ekonomi dan pelbagai aspek kehidupan rakyat. Kita mesti mengambil hak kita yang terhakis mengikut perundangan yang ada dalam perlembagaan. Saya melihat bahawa Sarawak ada hak untuk melaksanakan cukai jualan di atas komoditi yang keluar dari Sarawak. Minyak dan gas adalah komoditi yang keluar di Sarawak. Dan saya cukaikan komoditi ini, apa disebut sebagai sales tax, cukai jualan. Selepas program berkenaan, Ketua Menteri mengadakan lawatan ke projek Jambatan Berkenu, tapak projek Masjid Baharu Bakam Miri dan tapak projek Masjid Baru Taman Tunku. Laporan seterusnya, dalam memastikan kestabilan politik di Sarawak terus dipelihara, perpaduan dan kerjasama rakyat amat penting. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Wang Tengah Aliasan, ini dapat dilihat hari ini di bawah pemerintahan Gabungan Parti Sarawak GPS, di mana rakyatnya hidup dalam harmoni, politik yang stabil dan keselamatan rakyatnya terpelihara. Katanya situasi itu tidak seperti semasa Kerajaan Pakatan Harapan PH memerintah selama 22 bulan di mana banyak projek pembangunan di Sarawak dibatalkan, termasuk pembinaan lapangan terbang baru lawas. Yang penting ialah untuk mengangkat darjat dan martabat kita ini. Kita perlu kerajaan yang kuat, yang kukuh. Kita perlu kestabilan politik. Kita perlu keharmonian hidup dalam masyarakat. Kita perlu keselamatan. Kita harus belajar 22 bulan pemerintahan PH government. Semuanya banyak projek-projek dibatalkan. Termasuk rancangan untuk membuat lapangan terbang baru lawas ini dibatalkan. Tapi syukur alhamdulillah ya, kerajaan negeri akan meneruskan usaha untuk membangunkan lapangan terbang baru di lawas ini. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis perasmian bangunan Pasar Tamu Lawas pada Ahad.
Jelas Dato' Amar Awang Tengah lagi, pilihan raya negeri PRN Melaka baru-baru ini jelas membuktikan PH dan parti gabungannya telah ditolak rakyat negeri itu. Ini tegasnya disebabkan kesedaran rakyat Melaka terhadap kesan pemerintahan 22 bulan PH dalam mentadbir negara. Dan keadaan kita, walaupun banyak lagi yang harus kita buat, tetapi kita bersyukur. Inilah disebabkan kita bersatu padu. Disebabkan kita bekerjasama dengan kerajaan. Kalau tidak ada kerajaan, Masya Allah. Dan kita lihat pilihan raya negeri Melaka yang baru saja selesai. Disebabkan oleh kesedaran rakyat 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan. Mereka tolak parti-parti di bawah gabungan Pakatan Harapan, termasuk PKR. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan pembinaan Pasar Tamu Lawas Fasa 2 yang sepatutnya siap pada 19 Oktober lepas akhirnya dapat disiapkan. Katanya kelewatan ini disebabkan penularan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyaksikan sektor pembinaan ditutup sepenuh. Tambahnya, Pasar Tamu Lawas dibina dalam 2 peringkat dengan kos keseluruhan berjumlah 18 juta ringgit. Pasar Tamu Lawas ini dibuat secara 2 peringkat. Peringkat pertama yang memakan belanja sebanyak 7 juta dan ianya telah pun siap dibina pada 21 Januari 2021. Dan pasar kedua sedang dalam pembinaan dan ianya dijangka siap pada 19 Oktober 2021. Tapi memang adalah kelewatan disebabkan oleh COVID-19 ini. Construction sector baru saja dibuka, dulu ditutup sepenuhnya semasa MCO. Dan ini melibatkan peruntukan sebanyak 18 juta. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 menambah banyak lagi pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dalam perancangan bagi keselesaan masyarakat di Lawas ini. Ini termasuklah menaik taraf gerai berdekatan waterfront Lawas, membina anjung usahawan dan beberapa mini waterfront. Saya diberi taklimat oleh pihak ACDC bahawa mereka akan naik taraf gerai-gerai kita di tepi sungai itu yang berdekatan dengan waterfront kita itu. Dan kita juga membina, ada yang dalam pembinaan sekarang, malah ada yang dalam perancangan untuk beberapa buah anjung usahawan yang dibuat untuk memberi kemudahan dan juga untuk waterfront beberapa tempat yang telah pun kita bina waterfront project ini, dan ada yang masih dalam pelaksanaan dan masih ada yang dalam perancangan. Keperkembangan di Serike, penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang bakal menikmati capaian internet 4G bermula 7 Disember depan dengan proses peralihan dan naik taraf dari 3G sedang dalam pelaksanaan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima TPR Anwar Musa, kawasan Kampung Sari di situ paling awal menerima capaian 4G bermula pada Ahad. Saya juga nak umumkan setakat semalam 3G tak ada lagi di sini. Kita semua Kampung Sari masuk ke 4G mulai hari ini. Kalau yang ada telefon gadget 4G, kalau buka dia akan terkeluar di situ 4G mulai hari ini
sempena lawatan Jamuamat Adun kawasan Kuala Rejang. Datuk Len Talib, saya ucapkan tahniah. Beliau mengumumkan berita gembira itu semasa program Randau Komuniti pada Ahad. Dalam ucapannya, Tan Sri Anwar Musa juga mengesahkan Barisan Nasional BN tidak akan bertanding pada pilihan negeri Sarawak ke-12 PRN12 malah memberi sokongan kepada gabungan parti Sarawak GPS. Selain program tersebut, beliau turut meluangkan masa menghadiri program Sembang Warung bersama Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh. Manakala di Miri dengan pelbagai kempen kesedaran penjagaan sungai di kawasan perumahan dan kampung telah diadakan bagi memupuk sikap bertanggungjawab dan kesedaran di kalangan masyarakat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pencemaran sungai berpunca daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri. Sehubungan itu, beliau berharap melalui kempen kesedaran awam, keselamatan dan kebersihan sungai dapat mencapai impak dan matlamatnya dalam melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Berucap dalam perasmian kempen itu, Balai Raya Kampung Pengkalan Lutong Miri pada Sabtu, Datuk Seri Lee menegaskan masyarakat perlu beranjak ke mentaliti kelas pertama. Ujarnya, generasi akan datang dapat mewarisi sungai yang bersih jika langkah mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bermula dari sekarang. Di Selangau, masyarakat di kawasan Sungai Buloh Sepiring dalam Dewan Undangan Negeri Dun Tamin diingatkan agar tidak silap undi pada pilihan negeri Sarawak ke-12 PRN12 pada 18 Disember depan. Mantan Adun Tamin, Irsinia Christopher Gira berkata, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS merupakan kerajaan yang baik dalam mentadbir negeri Sarawak. Bercakap semasa program ziarah UKAS pada Ahad, Irsinia Christopher menjelaskan kawasan lemai di situ telah mendapat pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang baik, manakala kesemua rumah panjang di situ juga mendapat bekalan elektrik 24 jam. Sementara itu, semasa mengadakan lawatan ke rumah John di Sungai Buloh pada 11 petang, Irsinia Christopher berkata pihaknya sedang mencari tapak untuk pembinaan hospital di Selangau. Katanya permohonan untuk pembinaan hospital itu telah diajukan Ketua Masyarakat Selangau kepada Timbalan Menteri Kesihatan II, Datuk Aaron Agor Dagang, semasa lawatannya di Selangau baru-baru ini. Selain itu, tambahnya proses pelaksanaan membuat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau juga dalam proses pembayaran pampasan tanah oleh Jabatan Tanah dan Ukur. Sekadar isi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.